مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Minggu lepas sampai jamak takdim. Jadi hari ini kita masuk pada jamak takhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal jam'u ta'khiri fayajibu fihi ayakuna bin niyatil jam'i wa takuna niyatu hadhihi fi waqtil ula. Kalau jamak takhir, maka fayajibu fihi ayakuna bin niyatil jam'i. Maka wajib untuk ada niat jamak. Waktu niat tu wajib untuk niat jamak takhir. Kemudian dan niat tu bila? Watakuna an-niyatu hadhihi fi waqtil ula. Kalau niat jamak takhir ni diwajib untuk niat pada waktu solat yang pertama. Maksudnya masa dalam waktu solat Zuhur tu dia wajib dah, kalau dia nak solat jamak takhir dia kena bagi tahu, saya nak solat jamak takhir. Wa yajuzu ta'khiruha ila ayyabqa min waqtil ula. Dan dia boleh untuk mengakhirkan niat dia itu sampai masih ada lagi waktu dalam waktu solat pada waktu itu. Contoh, solat Zuhur tu daripada pukul 1 sampai pukul 4. Dalam pukul 1 sampai pukul 4 itulah dia boleh niat. Tak mestinya dengan azan Zuhur dia terus niat. Tapi waktu dia tu luas. Maybe dia nak niat, mungkin dia lupa nak niat awal tu, dah masuk waktu dia lupa, dia tengah tengok waze ke, and then pukul 3.30 baru dia tak sempat ni kalau nak berhenti solat ni, niat jamak takhir boleh. Wala yajibu fi jam'i ta'khiri tartibun. Berbeza dengan jamak takdim. Kalau jamak takdim dia kena mualah, betul tak? Dia kena tertib. Dia kena tertib, solat Zuhur dulu baru solat Asar, Maghrib dulu baru Isyak. Tetapi kalau dalam solat jamak takhir, wala yajibu fi jam'i ta'khiri tartibun. Tidak diwajibkan di dalam jamak takdim, jamak takhir untuk adanya tertib. Maksudnya boleh nak Asar dulu ke Zuhur dulu, Isyak dulu ke Maghrib dulu. Wala muwalatun wala niyatun jam'i ala sahihi fi salisati. Dan apa nama dia, tidak wajib juga mualah dan juga tidak juga wajib untuk niat jamak pada saat takbiratul ihram. Kalau jamak takdim kan syarat dia bila niat jamak tu, masa takbiratul ihram kan. Kalau masa solat jamak takhir dia tak perlu. Kemudian masuk ke dalam pembahasan, boleh ke orang yang dia ni tak safar tapi dia boleh jamak? Ada siapa pernah tahu? Dia tak safar tapi dia boleh jamak. Boleh tak? Nabil, awak bukan musafir tapi awak boleh jamak solat. Ada ke? Nabil tak tahu? Tahu. Su apa Su? Ketika dalam, maksudnya ada masalah yang dia tak boleh solat. Contohnya macam doktor yang dalam bilik kemudahan, yang kalau dia tinggal pesakit boleh menyebabkan kematian, so dia boleh jamak dia punya solat. Juga
Kalau dekat sini wa yajuzu lil hadir ayil mukim fi waqtil matar ay yajma'a bainahuma. Kan? Boleh orang yang bukan musafir tetapi dia boleh jamak solat dia. Siapakah itu? Iaitu orang yang berada di orang yang mukim fi waqtil matar, pada waktu hujan. Waktu hujan. Hujan ni boleh jamak. Hujan yang macam mana dulu? Okey. Dia boleh jamak solat apa aja? Ai zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i. Dia boleh jamak solat maghrib dengan isyak, zuhur dengan asar. La fi waqti thaniyah. Dia tidak boleh untuk jamak solat pada waktu yang kedua. Faham? So jamak apa? Puteri, so jamak apa kalau tak jamak yang kedua? Pada waktu yang kedua, so jamak apa? Jamak je lah. Soalan balik Ustaz. La fi waqti saniyah, dia boleh untuk jamak solat orang yang mukim ini sebab alasan hujan. Dia boleh jamak tetapi jamak pada waktu yang pertama. Bermakna jamak apa? Jamak takdim. Faham? Dia boleh jamak takdim, dia tak boleh jamak takhir. Fi waqtil ula minhuma, pada waktu yang pertama. Maksudnya orang yang hujan, orang yang tempat dia tu hujan, so dia boleh jamak solat dia. Alasan dia sebab apa? Syarat dia kalau hujan itu terlalu deras, sampaikan susah untuk dia pergi ke masjid. Dan hujan itu dia kena ada sampai ke waktu yang kedua. Sebab faham tak? Faham ke tak faham? So dia punya kesimpulan dia macam ni. Boleh untuk bagi orang yang bukan musafir untuk dia solat jamak, tetapi hanya jamak takdim sahaja. Itu pun sebab apa? Sebab hujan yang begitu deras sampaikan memberi mudarat kalau dia pergi ke masjid. Ni untuk orang yang biasa pergi kat masjid, biasa solat kat masjid, kemudian ada masyakkah untuk dia pergi tu, ada masyakkah untuk dia sampai hujan lebat ataupun maybe banjir. Dia nak pergi tu tak boleh. Syarat dia macam mana? Syarat dia hujan itu dia tak boleh hanya pada waktu solat yang pertama saja. Solat hujan itu dia berterusan deras dia sampai ke habis waktu yang pertama sampai waktu yang kedua. So dia boleh jamak. Faham tak? Hujan dia tu sampai habis asar. So dia tak boleh pergi masjid. Kalau dulu gambaran dia, sebab dulu jalan dia bukan macam jalan zaman sekarang. Ada tar, ada atap, ada kereta, ada 4-wheel. Banjir pun 4-wheel boleh lalu. Kalau dulu habis lecak semua, mungkin kat situ ada tai anjing ke, najis murah lazah ke, jadi masyakkah dia untuk sampai ke masjid. Kalau sekarang tak hujan pun tak boleh pergi masjid, apalagi hujan. Yang tak hujan, yang ada kereta pun tak pergi masjid. Apalagi kalau kalau tak hujan. Kalau hujan memang kalau ni gambaran dulu. Sebab dulu orang memang sembahyang dekat masjid. Tak pergi sembahyang masjid tu macam tak makan nasi lah. Tak boleh, memang kena sembahyang kat masjid. And then bila hujan lebat sangat, keluarlah fatwa ini. Dengar? Alamak, mana?
Faham? Wa takhtassu rukhsatul jam'i bil madhar bil musalli fi jama'atin bi masjidin aw ghairihi min mawadi'il jama'ati bi'aidin urfan. Jadi rukhsah, keringanan jamak sebab hujan ni hanya tertentu bagi orang yang solat berjemaah di masjid ataupun selain masjid daripada tempat-tempat jemaah yang menurut umum tempat tersebut jauh dan orang-orang untuk menuju ke masjid merasa masyakkah berat sebab hujan yang lebat di jalan. Faham? Jadi ini khusus untuk orang yang dia ni istiqamah pergi ke masjid. Dia selalu pergi, dia tak pernah tinggal lah pergi masjid. And then nak pergi masjid hujan lebat. Hujan yang sangat lebat. Kalau sekarang gambaran ni susah sangat nak pergi masjid kalau hujan tu banjir lah. Faham? Maksudnya untuk laki. Kalau perempuan kan tak pergi sembahyang kat masjid. Kalau tahu tengok asal lama sangat tasnim dekat surau. Jamak sangat hujan kat luar. Faham? Ada yang nak tanya? Jamak takdim, jamak takhir, jamak hujan. Tak ada ya? Kalau tak ada, kita sama-sama doakan supaya Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan, lancarkan perjalanan Nazmi pergi dan balik tanpa ada halangan. Siapa tu? Siapa lah? Silakan. Dekat chat Ustaz. Kat chat. Boleh? Nabi bersabda, ju'ilat liyal ardi masajida. Sungguh Allah jadikan kepada aku, kepada umatku, maksudnya bumi ini tempat untuk solat. Ju'ilat liyal ardi masajida. Jadi nak solat kat mana-mana pun boleh ni. Yang penting tempat tu awak kena tahu. Tempat tu suci daripada najis, diri awak tu bersih. Syarat-syarat yang kita dah belajar tu ada pada diri awak, ada pada tempat yang awak nak solat. Yelah, dia jamak solat kat rumah lah tu dah, dia tak boleh nak pergi masjid. Faham tak? Dia nak pergi masjid tak boleh pergi masjid. So dia sembahyang jamak kat rumah. So dia tak payah pergi 2 kali. Faham tak? Bukan dia kena pergi masjid dulu, dia sembahyang jamak kat masjid, lepas tu dia balik basah kuyuk. Basah kuyuk dia kena berenang. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maksudnya macam, kan orang yang pergi masjid tu dia kena jamak kat rumah kan? Tak boleh ke dekat rumah tu dia solat macam biasa je? Boleh. Tak, ni rukhsah. Rukhsah ni adalah keringanan. Macam jamak solat. Awak boleh je nak, macam contoh Tasnim nak pergi stesen kat Perak. Masuk waktu Zuhur, berhenti. Masuk waktu Asar, berhenti. Boleh. Tetapi sebab dah buat appointment nak jumpa klien ni kan, pukul ni sekian, maka dekat situ lah boleh pakai rukhsah tu. Boleh buat jamak takhir ke, boleh buat jamak takdim ke, jamak qasar pun boleh, nak jamak tam pun boleh, nak solat 4-4 boleh, nak solat 2-2 pun boleh. Faham? Jadi rukhsah ini keringanan. Rukhsah ni keringanan. Macam dalam term office, boleh untuk datang ke office dan boleh juga untuk bekerja di rumah. Ada keringanan untuk bekerja kat rumah, ada yang nak pergi office. Faham? Dia tak kena kerja kat rumah, bukan macam tu. Faham ni? Tak semua.
tak kena jamak kat rumah. Kalau hujan, dia tak boleh pergi masjid, dia kena solat jamak. Dia nak solat Zuhur saja, nanti asar dia solat lagi pun boleh. Faham? Tak ada dah nak tanya. Ustaz, nak tanya satu soalan. Umi, Fira tanya. Ya Mi. Okay. Fira ada tanya tu, tapi tak apalah Umi cakap dulu. Umi pernah dalam keadaan macam kita pergi daripada KL, memang kita orang buat jamak lah niat daripada KL ke Penang, tapi masa tu jam accident, jam memang teruk. Memang kita nak waktu, maknanya kita sampai ke destinasi kita tu melepasi waktu Zuhur dengan Asar. Tapi dalam kereta tu kita orang nak wuduk pun tak boleh sebab jam dia memang, kita kereta kena bergerak kan. Jadi kita buat macam kami atas kapal terbang. Boleh ke macam apa? Solat macam syarat je macam tu. Macam mana Ustaz? Jadi dalam kondisi macam tu, dia memang kita kena solat lihurmatil waktu je lah. Maksudnya solat dulu, nanti kodok balik. Kodok pun kalau nak jamak, kodok masa waktu safar lagi lah. Dua-dua. Kalau dah balik kat Sirmangan, so kena kodok 4-4. Tu Ustaz, kita niat macam jamak kan. Jadi masa kita, bila kita nampak time tu dah memang tak boleh dah. Jadi kita solat bersyarat tu, kita orang solat jamak, macam jamak ya. Okey tak Ustaz? Solat lihurmatil waktu ni adalah solat untuk menghormati waktu itu. Maksudnya sebab kita tak dapat untuk sempurnakan syarat-syarat solat tu, kita tak dapat nak sempurnakan. Cuba boleh flashback balik kepada syarat solat tu. Ada yang beberapa yang kita tak dapat penuhi, so kita solat lihurmatil waktu. Nanti kalau kita dah ada masa, maka kita kodok balik. Sebab apa wujudnya solat lihurmatil waktu ni? Ni sebab adalah salah satu cara untuk seandainya kalau tengah-tengah waktu itu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, paling tak kita dah ada jawapan untuk menjawab pertanyaan kenapa kita tak solat. Saya dah cuba untuk solat lihurmatil waktu. Sebab saya tak memenuhi syarat untuk solat tu, maka saya solat lihurmatil waktu, dan nanti saya akan kodok balik. Berbeza dengan orang yang ketika dalam keadaan macam tu, dia tak boleh nak semayang, nak buat macam mana. Nanti kodok, pop dia mati masa tu. Sebab kita tak tahu bila kita mati. And then ketika kita mati masa tu, kita kena tahu awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-solah. Pertama sekali yang akan malaikat tanya kepada kita adalah solat. So bila malaikat tanya kenapa tak solat, jam. Takkan kita nak jawab jam. Lepas tu dia kata bagi jam, malaikat bagi roti lah. Kena. Faham? Jadi jangan main enteng. Kata Abang Syami selalu jangan mengentengkan solat. Walaupun kita tengok cuba kita flashback balik, walaupun dia dalam keadaan koma sekali pun, dia kena solat pakai hati, betul tak? Desihkan hati tu. Apalagi kita yang Allah beri boleh bekerja ni kan, maksudnya masih ada kudrat yang kuat. Apakah alasan kita di depan Allah kenapa kita tak solat? Kalau macam orang tengah recovery COVID, boleh jugalah kan jamak. Kalau yang ni dengan yang tadi Su bagi tahu tu nanti saya cuba cari reference sebab dia baru. Maksudnya dekat dalam fikih ni dia akan ada selalu bahsul masail. Dia akan membahas masalah-masalah yang baru, nanti dia akan kiaskan dan dia akan tengok dia akan kiaskan kepada yang mana. Nanti saya cuba tengok yang recovery COVID ataupun macam yang Su cakap tadi tu, dia operation. So kalau dia tinggalkan nanti mati kan. Mati ni kalau dia tinggal orang tengah operate and then dia terlepas waktu tu dia niat solat jamaah. Nanti saya cari macam mana tu. Sebab saya tak tahqiq, jadi saya tak berani. Masa Umi dulu Ustaz, kalau waktu bertugas kan, kami tak tahulah Ustaz Umi lah cakap kita kena kosa lah. Bukan menghimpunkan, tapi kena kosa. Kodok kena kodok. Kena kodok kan.
Kalau yang kodok. kalau kosa tu 2 Mi, terkejut saya. Macam mana Kena jadi kodok, 2? betul. Ha. Lepas tu kadang-kadang kan Ustaz, masa dulu subuh kodok. Selalu maghrib memang macam confirm lah. Buka puasa pun tak sempat kan. Jadi kena kodok. Yang Ustaz mengajar dekat tempat kerja lah, dia cakap macam tu. Nanti yang tadi tu macam Su bagi tahu tu, orang yang doktor tu nanti saya cuba cari. Sebab kalau yang saya tahu, yang seingat saya yang ada 3 tu je lah. Jamak takdim, jamak takhir, jamak orang mukim sebab hujan. Kalau orang mukim sebab selain hujan tu, nanti saya cuba cari cek lagi Suan. So dengar daripada mana Su? Masa belajar dekat pondok dulu. Oh, okey. Tak apa, nanti saya cuba cari referensi ni. Kalau macam orang tengah ada COVID, tak apa Ustaz, terima kasih. Just nak tahu sebab dekat kita baru sebut. Oh, okey. Ada lagi? Tak ada dah kita doakanlah supaya Nazmi tu dia selamat. Satu lagi. Kalau macam contoh kita musafir, tapi kita menetap dekat rumah kita, bolehkah kita buat jamak qasar? Musafir tapi menetap kat rumah kita? Bukan tak, musafir kalau macam menetap saya daripada sini, saya ada urusan dekat Kedah, dan saya bermalam dekat rumah saya, dekat rumah family. Rumah mak macam tu boleh ke buat jamak? Boleh, tapi tengok dulu berapa hari. Kurang dari 3 hari lah. Kurang daripada 3 hari. Kalau dia tahu, dia macam ni, dia 5 hari tak termasuk hari keluar, 5 hari termasuk hari masuk dengan hari keluar. Faham tak? 5 hari masuk hari Ahad, keluar hari Khamis, boleh. Tetapi kalau Su masuk hari Ahad, Su nak keluar hari Sabtu, habis terus. Tak boleh terus. Macam balik hari Ahad lepas tu dah plan dah nak balik kat KL, balik tu hari Ahad minggu depan. So memang tak boleh jamak terus lah. Dia terus habis. Dan yang boleh lama tu, batas dia sampai 14 hari. Dia macam ni. So ada urusan ke Penang, tak tahu bila balik. Maybe esok tak balik lagi, tak settle lagi kerja. Maybe esok sampai 2 minggu. Tu boleh jamak kosong. Tapi kalau memang dah tahu batasan dia masuk 5 hari, masuk kampung tu 5 hari, tak dikira hari masuk dengan hari keluar. Jadi masuk hari Ahad tu kan setengah hari ke bila ke malam ke, tu tak kira, hari Ahad. Lepas tu balik tu hari Khamis pun tu tak kira. Maksudnya tak kira tu 3 hari, 3 yang full, 2 yang tak full. Kalau lebih daripada 5 hari tu, so memang masuk je, memang dah tak boleh lah. Balik Kedah, balik rumah mak, plan nak duduk seminggu, memang tak boleh lah jamak. Ada kosong lah. Ustaz, last nak tanya. Okay, seperti yang kita sedia maklum ya, semalam Alhamdulillah kawan kita dah sembuh. Kita pun baca Yasin semua kan. Lepas tu ni tak ada kaitan lah, sebab Fira just nak tanya. Lepas tu kita nak solat sunat sujud syukur tu sebab kesembuhan dia tu selepas sebaiknya lah kan bagi Ustaz kan. Secepat yang mungkin ke, tak apa kita solat hari ni pun tak apa, minggu depan pun tak apa. Maksud Fira tu secepat yang mungkin ke, sebab Allah dah macam kabulkan permintaan kita kan untuk sembuhkan kawan kita yang Masya Allah. Okay. Lepas tu kita ni sebagai seorang kawan ni kita kena solat dengan cepat ke, solat sunat sujud syukur tu, sebab Allah tu pun dia dengar doa kita kan, dia cepat-cepat kabulkan. So macam mana tu Ustaz? Minta maaf tak ada kaitan dengan solat sunat jamak. Fira just nak knowledge. Jadi untuk sujud syukur tu dia sama, dia syarat dia sama dengan untuk solat. Maksudnya dia kena suci daripada hadas kecil dan besar, dia kena ada wuduk, and then dia kena tengok kepada kiblat. Dan bilakah masa tu dia tak ada ketetapan. Maksudnya
kalau seandainya bila dapat khabar yang menggembirakan and then kita nak solat hajat ataupun solat syukur dan masa tu kita dihalang oleh sesuatu yang tidak dapat kita melakukan perkara itu, maka jangan bersedih. Contoh dapat khabar isteri selamat untuk melahirkan, dia happy, dia nak solat, tetapi ada halangan. Contoh halangan lah, dia tak ada wuduk ke, jangan dia pergi sujud terus, dia sempurnakan dulu. Begitu juga kepada wanita, dia dapat khabar yang gembira tetapi dalam masa dia dapat tu dia nak sujud syukur, dia dalam keadaan haid, dalam keadaan period, so dia tak boleh. So maksudnya dia tak ada batasan waktu yang tepat, dia tak ada batasan waktu yang bila dapat tu kena, tak boleh diganti dengan benda lain. Orang cara untuk bersyukur, Fira, dia tak semestinya dengan sujud syukur, dengan kita menampakkan rasa syukur kita tu dengan kita bersedekah ke, dengan kita buat baik ke, tu juga boleh. Okey, sama. Lepas tu saya juga minta, tadi kita doakan Azmi, juga saya minta doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala tempatkan pakcik saya dan juga sepupu saya yang baru saja Allah ambil sebab COVID. Dia duduk dekat Kota Damansara, dekat Bukit Antarabangsa. Saya baru saja tahu. Sepupu saya kan, Umi ingat lah tu yang nak repair kursi tu, dia dah tak ada yang pernah kita kontak dengan dia tu. Sepupu saya dengan ayah dia pun tak ada, baru sebab COVID. Saya tak sempat nak jumpa, dah duduk dekat kan. Jadi semoga Allah terima mereka kan. Dekat UK Perdana tu dekat UK Perdana tu lah, dekat Damansara. sama dengan Siti Sarah. Sepupu saya dia meninggal sama macam Siti Sarah pagi yang sama kan. Waktu pagi macam tu. Kalau ayah dia, pakcik saya tu minggu lepas, ayah dia kena COVID, dia pun kena COVID. Dia bujang lagi. Jadi kat situ mengatakan bahawasanya mati tu tak tengok status, bujang ke, jangan fikir bujang ni tak mati ke, tak. Kalau kita tengok yang hidup dekat muka bumi ni, banyak yang muda ke banyak yang tua. Kalau kita tengok banyak yang tua, kalau kita tengok banyak yang muda, orang yang tua sikit bermakna tak ramai sampai kat tua. Faham tak? Faham tak kata-kata tu? Cuba awak perhatikan, yang hidup sekarang ni ramai yang muda ke ramai yang tua? Yang ada kat muka bumi, ramai yang muda kan ramai tua, Mio? Ramai yang muda ke ramai yang tua? Tak pernah tengok Banyak nampak yang muda. Bila nampak banyak yang ramai yang muda, bermakna sikit yang tua, betul? Bila sikit yang tua, bermakna tak ramai yang sampai ke tua. Faham? Bukan tua baru dia mati. Yang tua tu sikit, bermakna untuk sampai ke tua tu tak ramai. Jadi mati ni dia tak pandang status kita siapa, ustaz ke, GM ke, SM ke, director ke, tak tengok. Bila Allah kata mati kan. Saya cek semalam, saya hidup dah berapa ribu hari lah. Siapa pernah ada tengok status saya tu, saya ada lah 9,700 berapa lah. Nak cek nanti saya bagi link. Jadi bila tengok tu, hari kita hidup tu, jadi duduk berfikir berapa hari lagi sebenarnya saya ni. Dah 9,000 hari lah saya duduk kat dunia ni. Maka kata guru saya, dia kata semakin bertambah umur, semakin berkurangnya umur. Dia kata macam tu, semakin bertambahnya umur, berkurangnya umur. Maksudnya, apalagi pada zaman sekarang ni kan, kita tak tahu pun apa lagi kan. Kemarin tu dengar Fauzi, saya pun boleh jumpa tak lagi dia ni kan. Doa je lah, kita doa. Alhamdulillah dia dah balik. Dia dah sembuh dah. Jadi Alhamdulillah kan, kita yang Allah Subhanahu Wa Taala masih berikan anugerah keajaiban-keajaiban. Di antara keajaiban yang Allah berikan kepada anda semua, tak pernah merasa COVID tu macam mana. Dan jangan minta kan.
Sebab yang kena sekarang ni tak tahu lah. Jadi jangan minta kan. Minta kalau memang nak ditakdirkan kan, nak dirasakan tu, bagi saya rasa kat syurga lah. Jangan rasa kat dunia, pergi dia punya tu. Dan sekarang kita cubalah untuk jaga kan. Semoga Allah SWT lindung kita semua. Saya ni minta hadiahkan kepada pakcik dengan sepupu saya, minta halal dan ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من الأحوال مقتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلال يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.